A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada semua para penonton Malam Misty Profile. Daripada Malaysia, daripada Indonesia, daripada Brunei, daripada Thailand dan di seluruh Nusantara. Apa khabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sihat dan sejahtera. Pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan kepada anda 3 kisah seram yang Brother Fai ambil daripada blog malamseram.com. Anda mungkin tahu kan, channel Malam Seram ni dihostkan oleh Casey ya. Beliau adalah otai pencerita seram daripada Singapura. Baiklah saudara, kisah yang pertama datangnya daripada Mr. D. Kisah bertajuk Jururawat bunuh diri di hospital. Di sini beliau mengatakan, selamat malam kepada semua para pembaca blog Malam Seram dan Casey. Katanya di sinilah. Nama saya Mr. D, bukan nama sebenar. Pengalaman ini merupakan pengalaman peribadi saya yang terjadi sekitar tahun 2018. Saya seorang pegawai medik yang ditempatkan di hospital di kawasan Borneo. Maaf, saya tidak boleh sebut di mana hospital ini berada atas dasar profesionalisme. Akan tetapi, perkara ini mungkin dah terbiasa buat petugas dalam buat pada shift sebelah malam. Pengalaman ini dialami semasa saya bekerja dalam ward di mana pesakit-pesakitnya tidak seperti di ward pembedahan, iaitu mereka yang baru saja menjalani pembedahan. Di sini pesakitnya dalam kategori stabil. Pada malam kejadian itu, jururawat yang bertugas ingin bertanyakan kepada saya perkembangan salah seorang pesakit di dalam wad tersebut. Akan tetapi, jururawat itu menegur saya kerana dia melihat saya sedang memijak seseorang. Saya dengan terperanjat berkata, mana ada orang kat sini kak? Dia pun membalas, orang yang kau tak nampak lah. Jangan pergi ke situ. Pergi sudut yang tepi sikit. Saya tak hiraukan sebab saya sangkakan beliau mungkin tertekan atau saja mereka-reka cerita walaupun dahinya kelihatan berkerut. Saya pun sambung melakukan tugas seperti biasa sambil berbual dengan pesakit yang lain dan bertanyakan kabar mereka. Salah seorang pesakit tiba-tiba berteriak memanggil saya. Doktor, doktor. Lalu saya bergegas ke arah katilnya dan bertanyakan kenapa. Pesakit tu bertanya kepada saya, kenapa jururawat tadi memberinya ubat lantas beredar dan ubat yang diterima berubah menjadi cacing tanah. Saya mula rasa hairan kerana jururawat di bawah arahan saya tidak akan memberi ubat sembarangan tanpa mengikut masa yang ditetapkan.
Pesakit itu menambah bahawa jururawat itu tunduk saja semasa memberi ubat. Dipendekkan cerita, pada keesokan harinya, saya bertanya kepada pegawai medik yang bertugas dalam ward yang sama. Semasa dalam lift, saya bertanya, Dr. Alex, kenapa ward awak macam ada pengalaman yang aneh-aneh ya? Dia lihat ke arah saya dan membeliakkan matanya, lalu berkata, "Kau betul nak tahu ke? Sebelum kau dipindahkan bekerja di sini, ada salah seorang jururawat membunuh dirinya akibat tertekan. Dia telah terjun dari bangunan dan wad itu kebetulan di tingkat 5. Kalau kau bernasib baik, mesti kau akan terjumpa seorang jururawat yang asyik tunduk di sudut dalam bilik perawatan ujung yang sunyi itu." Memang nasib saya baiklah pada malam tu. Tak nampaklah benda tu kan. Sekian dan terima kasih kerana sudi ketengahkan kisah saya. Baik saudara, kisah yang kedua ni datangnya daripada Aben. Tajuknya adalah Lelaki Tak Berkepala di Kawasan Bukit Putus. Salam sejahtera dan Assalamualaikum Casey, katanya di sini. Nama saya Aben dan saya daripada Negeri Sembilan, Malaysia. Saya merupakan peminat setia Malam Seram. Saya ada satu kisah yang mana kisah ini diceritakan oleh makcik saya mengenai kejadian di Bukit Putus, Negeri Sembilan. Berikut adalah kisahnya. Pada satu hari, makcik saya sedang balik kampung daripada Subang. Untuk pengetahuan semua, untuk kami pulang ke kampung memang akan lalu di kawasan Bukit Putus. Tidak boleh tidak, katanya. Memang ada satu lagi jalan, tapi akan mengambil masa tambahan 1 jam untuk ke kampung kami sekiranya kami melaluinya. Makcik saya memandu seorang diri, ditemani oleh kucing-kucing beliau. Sampai di kawasan Bukit Putus, beliau memandu kereta seperti biasa sambil menyanyi. Dia memandulah sambil menyanyi kan. Sebelum sampai di penghujung Bukit Putus tersebut, terdapat satu kereta kancil di hadapan beliau. Kereta kancil tersebut bergerak agak perlahan. Mungkin sedang mengawal kereta kerana menuruni bukit. Risau kalau terlalu laju, nanti terjadi kecelakaan pula. Kemudian, makcik saya cuba untuk memotong kereta kancil tersebut. Semasa beliau sedang bersedia untuk memotong kereta tersebut, beliau terperasan ada seperti seorang lelaki sedang duduk bertenggung di pembahagi jalan di penghujung jalan Bukit Putus tersebut. Dengan sebelah kaki kirinya dijuntaikan dan sebelah kaki kanan dilipat sambil memeluk lutut.
Makcik saya terasa pelik. Siapa pula yang duduk di pembagi jalan tersebut? Mungkin orang gila agaknya, katanya dalam hati. Makcik saya tukar pacuan kereta dan memotong kereta tersebut. Apabila beliau lalu di hadapan lelaki tadi dan memandang lelaki tersebut, makcik saya perasan lelaki itu tidak berkepala. Terus makcik saya mengucap, Astagfirullahalazim. 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 Apa benda tu? Astagfirullahalazim. Dia beristighfar tak henti-henti sampailah ke kampung. Meremang bulu roma makcik saya. Tak henti-henti makcik saya beristighfar dan berselawat. Begitulah kisahnya. Terima kasih kerana mengetengahkan kisah makcik saya. Kisah yang ketiga ini datangnya daripada Ahmad. Namanya Ahmad. Kisahnya bertajuk Dia Ikut Pulang. Assalamualaikum Casey. Saya Ahmad. Ingin berkongsi pengalaman yang terjadi pada saya sekitar 11 tahun dahulu. Ketika saya tinggal di kawasan Tampines di Singapura, saya tinggal di tingkat 3. Masa tu umur saya baru saja 14 tahun. Saya selalu pulang ke rumah apabila masuk waktu maghrib, selepas bermain bola sepak dengan kawan-kawan yang tinggal di blok yang sama dengan saya. Pada satu hari, apabila saya pulang ke rumah sekitar waktu yang saya katakan tadi, iaitu pada waktu maghrib, rumah saya tiada orang pun. Keluarga saya semua pergi makan angin di luar negara. Bila saya buka pintu rumah saya, seperti kebiasaan saya akan memberi salam. Dia buka pintu. Assalamualaikum, katanya. Selepas tu saya terus ke dapur untuk mandi. Di ruang tamu saya tidak menghidupkan lampu, cuma di bahagian dapur dan bilik mandi saja. Apabila saya sedang mandi, saya terdengar ada orang mengetuk pintu bilik mandi yang sedang saya gunakan itu. Tapi saya tidak menjawab apa-apa apabila terdengar ketukan itu, kerana ia hanya sekali saja. Apabila selesai mandi, saya keluar dari bilik mandi dan saya ternampak kakak saya di ruang tamu sedang berdiri tegak memerhatikan saya yang baru saja keluar dari bilik mandi. Saya pun bertanya padanya, Kak, bila akak balik? Dia tidak menjawab apa-apa, lalu terus berjalan ke hadapan untuk memasuki ke dalam bilik tidurnya. Rumah saya apabila keluar dari dapur, di sebelah kiri adalah bilik kakak saya dan di sebelah kanan adalah bilik saya. Apabila saya keluar dari dapur dan tengok bilik kakak saya di sebelah kiri, saya perasan biliknya gelap, namun pintunya terbuka. Dalam hati saya berkata, selalu bila kakak saya pulang ke rumah dan apabila dia sedang berada dalam biliknya, pasti dia akan tutup pintu dan hidupkan lampu.
kakak saya ni jenis tidur hidupkan lampu sebab dia ni seorang yang penakut. Tiba-tiba bulu rumah saya meremang dan saya terdengar di belakang dengan jelas ada suara sayu berkata, "Mak, aku seorang di dalam rumah." Ya Allah! Terperanjat saya. Lalu saya pun lari masuk ke dalam bilik saya dan tutup pintu. Saya ingat sudah habis kat situ saja. Saya terdengar ada orang mencakar pintu bilik saya. Saya terdengar lagi suara yang sama berkata, "Ahmad, bukalah pintu. Kau yang bawa aku balik." Dan dia mengilai. Astagfirullahalazim. Ya Allah, apa tu? Hanya Allah saja yang tahu keadaan saya masa tu. Saya punyalah rasa takut sehingga kan, maaf cakaplah ya, saya terkencing di dalam seluar. Selepas tu, saya tutup telinga saya. Tapi, masih kedengaran di luar bilik bunyi cakaran. "Ahmad, bukalah pintu. Ahmad." Saya tidak berani keluar dari bilik dan terus tertidur tanpa makan malam pun pada malam itu. Alhamdulillah, saya sekarang sudah berpindah di tempat lain. Itu saja kisah saya. Terima kasih kerana ketengahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah saudara, itulah dia 3 kisah seram yang Brother Fai ambil daripada blog malamseram.com. Okeylah, sampai di sini sajalah perkongsian Brother Fai pada malam ini. Kita akan berjumpa pada episod yang lain. Jangan lupa subscribe, tekan butang loceng, komen dan share. Kerana subscribe itu gratis. Kita jumpa lagi. Peace. No war.